Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Faqala asy-syaikh Muhammad Asy-Syirbini Al-Khatib rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Tanbihun. Tanbihun. Ta'riful mutlaqi bima dhukira huwa ma jara alaihi fil minhaji. Wa urida alaihi al-mutaghayyiru kathiran bima la yu'athiru fihi katinin wa tuhlubin. وما في مقره وممره فإنه مطلق مع أنه لم يعر عما ذكر وأجيب بمنع أنه مطلق وإنما أعطي حكمه في جواز التطهير به للضرورة فهو مستثنى من غير المطلق على أن الرافعي قال أهل اللسان والعرف لا يمتنعون من إيقاع اسم الماء المطلق عليه وعليه لا إيراد ولا يرد الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره ولا الماء المستعمل لأنه غير مطلق. Jadi pada pelajaran yang lepas ya, kita sudah tengok apa makna takrif takrif apa nama ni air mutlak takrif air mutlak. Yang ni ialah perbahasan tentang mempertahankan takrif dengan kritikan-kritikan yang apa nama ni menyatakan takrif ini tidak sempurna lebih kurang tidak sempurna, takrif itu kurang sempurna. Macam mana kurang sempurna kita tengok kritikan lah. Okey, baik. Tanbih, kata syekh kita, Syekh Asy-Syirbini, tanbih perhatian. Nabbaha yunabbihu, tanbih makna menyedarkan orang. Kalau orang tidur ke kita mengejutkan dia. Itu makna tanbih, perhatian. Ambil perhatian lah. Tapi ni dalam bentuk apa? Dalam bentuk isim lah ni. Tanbihun, masdar. Tanbih, ambil perhatian. Ta'riful mutlaqi bima dhukira, ta'rif apa nama ni air mutlak itu dengan apa yang disebut. Yang disebut sebelum inilah, itu wahwa ma yaqa'u alaihi ismu ma'in bila qaidin, iaitu apa yang berlaku nama air ke atasnya dengan tidak perlu menyebut keterikatannya. Sama ada keterikatan itu dengan cara idhafah atau dengan cara apa namanya sifat atau dengan cara percakapan, difahami daripada percakapan sebelumnya. Itu yang kita bincang dululah. Itu makna kepada qaid apa nama qaid lazim Jadi yang kata air semata-mata air tanpa perlu disebutkan ikatannya atau punca air tadi atau sifat air itu tadi atau percakapan sebelumnya itulah apa namanya apa yang berlaku ta'rif itu, apa yang berjalan di dalam kitab Minhaj Minhaju At-Talibin bagi Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Ini kita kata senangnya ialah air mutlak itu ialah bukan air muqayyad tapi tak adalah orang bagi takrif begitu ghairul muqayyad. Kerana nak faham air mutlak itu kita kena tolak yang boleh yang mesti disebutkan dengan perkaitan dengan qaid lazim. Itu pelajaran yang lepas lah. Tapi yang ni kita nak pertahankan apa takrif Imam An-Nawawi yang mengatakan bahawa air mutlak itu ialah air yang semata-mata air itu dalam rupa asalnya, di tempat kejadian asalnya. Itu dipanggil dan tidak berlaku perubahan padanya sebelum berlaku perubahan padanya. Itulah air mutlak. Wa urida alaihi, maka didatangkan ke atasnya, didatangkan dengan kritikan lah uridan didatangkan dengan kritikan ke atasnya, ke atas ta'rif itu
al-mutaghayyiru kathiran. Iaitu yakni al-ma'ul mutaghayyir lah, iaitu air yang berubah, sesuatu yang berubah. Maknanya dia ambil sifat, dia buang apa nama air itulah, al-ma'u al-mutaghayyiru. Air yang berubah dengan banyak. Bima la yu'athiru fihi, dengan perkara yang tidak memberi bekas padanya, perkara tidak memberi kesan padanya. Maknanya tidak beri kesan dari segi bahawa dia itu mutlak. Katinin wa tuhlub, seperti bercampur dengan tanah atau bercampur dengan lumut. Bercampur dengan tanah dan bercampur dengan lumut. Yang itu kerana dia mujawil lah ni, apa nama ni, yang bercampur itu, maka walaupun dia berubah itu banyak, tetapi tidak memberi kesan kepada dia itu air mutlak juga. Wa ma fi maqarrihi, dan apa yang berlaku pada tempatnya, berubah dengan sebab tempatnya itu, seluk dan seumpamanya. Wa ma marrihi, ataupun tempat laluan air itu. Fa innahu mutlaqun, maka air yang berubah seperti itu adalah air mutlak, sedangkan dia berubah. Tadi kata air mutlak ialah air semata-mata air, tidak boleh berubah. Sekarang ni dah berubah. Kata air semata-mata air itu sebelum daripada berubah. Yang ni sudah air berubah daripada rupa asalnya. Tidak seperti air biasa, air keruh nampaknya. Kadang-kadang bercampur dengan lumut. Kadang-kadang ada baunya, kadang-kadang ada rasanya, ada berbeza. Tapi walaupun begitu, masih lagi mutlak. Fa innahu mutlaqun ma'a annahu lam ya'ra amma dzukira. Walaupun dia itu air yang berubah banyak tadi, tidaklah ia itu kosong daripada apa yang disebutkan tadi. Maknanya dia itu ada perubahan padanya, berlaku berubah padanya. Dan berubah itu sehingga dikatakan orang, maknanya orang kata yang ini air keruh, kata dia. Ini air lumut. Itu. Jadi seolah-olah macam qaid lazim lah. Seolah-olah mesti diikat dengan ikatan yang lazim. Sedangkan dia adalah air mutlak. Jadi takrif ini tak betul lah. Kata dia. Takrif ini kurang tepat lah. Kerana air yang semata-mata air, yang ni bukan air semata-mata air. Air dah berubah dah. Tetapi kita kata air mutlak lagi. Tadi kata air yang semata-mata air, iaitu air yang belum berubah daripada sumber asalnya, maka itulah air mutlak. Sekarang ni air ni dah berubah. Jadi kita faham dululah, oleh kerana kita dah belajar banyak ni. Jadi yang ni senanglah untuk kita faham dia punya perbahasan tu. Kerana air mutaghayyir termasuk dalam kategori tahirun ghairu mutahhirin. Air yang suci dia pada dirinya, tetapi tidak boleh dibuat bersuci dengannya. Tahirun ghairu mutahhirin. Jadi itu air yang berubah. Berubah tu macam mana? Berubah sehingga banyak. Berubah itu banyak. Gitu. Sehingga menafikan nama hukum air mutlak. Itu mutaghayyir. Kalau berubah sikit, yang itu tidak menghalang nama air mutlak lagi. Kalau berubah ni banyak. Jadi yang dia kritik ni ialah yang berubah banyak. Gitu. Seperti seluk tadi, masuk tanah tadi, airnya nampak ketara berubah. Air yang lumut, lumut. Yang berlumut tempat dia. Kadang-kadang nampak ada bau dia dan seumpamanya. Kalau gitu nampak ada perubahan pada asal rupa asal pada air tadi. Tapi masih lagi mutlak. Jadi kalau begini menunjukkan takrif yang tidak betul, katanya. Takrif tidak betul. Dari segi kefahamannya, air yang berubah di tempat asalnya ataupun yang bercampur dengan tanah tadi ataupun yang bercampur dengan lumut, bukan lumut yang hancur lah, lumut yang yang tumbuh sendiri tadi, bercampur. Kalau begitu maka dia adalah air masih lagi air mutlak. Jadi sedangkan tak boleh kata dia air semata-mata. Kalau orang kata ni air lumut, ni air keruh, jadi maknanya kena sebut juga. Ini kata dia. Wa ujiba, maka dijawab. Jawab dalam mempertahankan takrif.
Dia jawab dalam mempertahankan ta'rif. Kata dia wa ujiba biman'i annahu mutlaqun. Dijawab ia dengan menyatakan bahawa air yang begitu yang berubah di tempat mengalirnya ataupun di lopaknya dengan sebab berubah itu ada baunya, kadang-kadang dengan warnanya dan seumpamanya. Jadi ada nampak berubah sikit rupa air tadi, tak macam air daripada sumber asal. Ujiba biman'i annahu mutlaq. Dengan menegah ia daripada dipanggil dia sebagai air mutlaq. Yang dia kata yang ni bukan air mutlaq. Sebahagian ulama menjawab. Ujiba dijawab. Kalau kata ujibu, hanya tu fi'il mudhari'. Untuk ana maknanya saya jawab. Kalau kita baca ujibu, saya jawab. Maknanya Syekh Khatib menjawab. Tapi bukan itu bukan makna Syekh Khatib jawab ni. Ujiba dijawab. Ya fi'il madhi mabniyun lil majhul. Dan dijawab. Dijawab oleh para ulama lah. Para ulama menjawab biman'i annahu mutlaq. Ni sebahagian daripada dia kata itu bukan air mutlaq. Ta'rif tu dah betul, kata dia. Itu bukan air mutlaq. Dia air dah berubah, bukan mutlaq. Dia kata bukan air mutlaq. Okey. Sedangkan kita belajar tu, dia adalah air mutlaq. Jadi ni kerana nak mempertahankan ta'rif lah ni. Wa innama u'tiya hukmahu, akan tetapi wa innama di sini hanya se-nya. Kita boleh kata sini dengan makna akan tetapi lah. Akan tetapi u'tiya diberi akan dia, yakni akan apa? Al-mutaghayyiru tadilah. Itu naib fa'il dia. Dhamir mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu ila al-mutaghayyir. Dan hanya sesungguhnya ataupun akan tetapi diberi akan air mutaghayyir itu hukmahu, akan hukumnya. Hukum apa? Akan hukum air mutlaq. Apa hukum air mutlaq? Fi jawazi tathhiri bihi. Dari segi harus bersuci dengannya, boleh bersuci dengan dia. Lid darurati. Kerana tidak dapat dielakkan. Darurat ni dalam bahasa Melayu maknanya kecemasan sajalah. Dalam bahasa Arab dia banyak makna. Kadang-kadang yang tidak dapat dielakkan. Itu lid darurati. Kadang-kadang kecemasan betul. Kadang-kadang kerana keperluan. Ada banyak juga yang ni. Yang ni lid darurah. Kerana tidak dapat dielakkan. Dapat dielakkan. Air daripada sumber dia macam lumut. Macam mana kita nak halang dia dekat sungai, dekat lopak air dan seumpamanya. Oleh kerana itu adalah dibolehkan. Walaupun berlaku perubahan. Berlaku perubahan diberi dengan hukum mutlak. Ini satu jawapan. Fahuwa mustathnan. Maka dia adalah yang dikecualikan. Min ghairil mutlaqi. Yang dikecualikan daripada jenis air mutlak. Jenis air yang bukan mutlak. Jadi yang boleh kita gunakan air untuk bersuci ialah air mutlak saja. Baik, air mutaghayyir tak boleh guna. Itu. Air mutaghayyir tak boleh digunakan untuk bersuci. Untuk bersuci. Dia tu suci, boleh kita minum, boleh apa semua sekali. Tak boleh digunakan untuk menghilangkan najis atau mengangkat hadas lah maknanya. Jadi dia kata ni kategori ni dia bukan air dia kecuali daripada yang air bukan mutlak tapi boleh juga untuk digunakan bersuci. Sepatutnya bila bukan mutlak tak boleh digunakan untuk bersuci. Tapi ni bukan air mutlak tapi boleh digunakan untuk bersuci. Itu maknanya dia kata ini kecuali ini yang kecuali yang dikecualikan daripada air yang tidak mutlak. Dia air tidak mutlak. Air mutaghayyir di tempat tadi, dia kata bukan air mutlak. Tapi diberi padanya hukum air mutlak sekira-kira boleh digunakan untuk bersuci. Ini satu pendapat. Ini pendapat yang dhaif lah. Pendapat ni dhaif dalam mazhab Syafi'i. Ala anna ar-Rafi'iyya, akan bahawasanya al-Imam ar-Rafi'i, maknanya akan tetapi jugalah sini Kan Nabi Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu ta'ala anhu berkata kata Imam Ar-Rafi'i, ahlul lisani wal urfi la yamtani'una iqa'a
ismil ma'i al-mutlaqi alaihi. Ahli bahasa, ahli lisan makna ahli bahasa. Bahasa tu bahasa Arab lah. Maknanya orang Arab lah. Kabilah-kabilah dia. Wal urfi, dan ahli uruf, makna pada uruf para fuqaha, uruf para ulama, apa nama ni, ulama syariah, para fuqaha. Bahawa ahli bahasa dan ahli-ahli fiqh itu tidak menegah, tidak menghalang, tidak merasa terhalang dengan memberikan nama air mutlak ke atasnya. Air tadi yang berubah dengan sebab tempat asalnya tadi, atau berubah dengan benda yang mujawir saja, bukan benda yang mukhalid tadi, seperti lumut dan apa namanya tanah tadi. Maka kalau begitu, maka dia kata itu masih air mutlak. Dia kategorinya ialah air mutlak juga. Gitu. Jadi masih lagi pada pandangan para fuqaha, dia adalah air mutlak juga. Pada pandangan pada ahli bahasa, dia masih lagi air mutlak. Kerana apa? Liddarurati tadilah. Kerana benda itu tidak dapat dielakkan tempat. Tak dapat dielakkan. Dan pencampuran itu dalam bentuk mujawir. Mujawir itu maknanya dia bukan bercampur dengan air begitu. Tetapi apa nama ni, kesannya apa nama ni, mujawir ni, nanti kita akan jumpa dalam mutaghayir. Nanti mujawir dengan mukhalid, ada perbezaan di sikit situ. Di sini yang mujawir, yang mujawir maknanya dia punya jisim dia itu tak bercampur dengan air secara direct begitu, tak masuk di dalam jirim air, gitu. Tetapi dia ada kesan lah, ada kesan sikit sebanyak, seperti kita masukkan air daun pudina contohnya dalam air. Dia tak beri kesan direct pada air tadi, tapi air tadi ada ada rasa sejuk dia tu lah, ada rasa berangin dia tu. Berangin dia tu panggil kesan, ya. Kesan secara mujawir. Tapi kalau kita tumbuk daun tu, yang tu dia kelodak, menimbulkan kelodak, dia bercampur dengan air, itu cara yang seperti itu dipanggil mukhalid. Jadi kalau begitu, dia kata maka dia adalah air mutlak di sisi ahli bahasa dan di sisi para fuqaha. Tak ada orang yang faham bahawa air yang bercampur dengan tanah, air yang bercampur dengan lumut tadi, dan air yang berubah di tempat asalnya ataupun di tempat laluan air tadi, maka bukan dipanggil dia air mutaghayyir, masih lagi dia air mutlak, maka dipanggil dia air mutlak juga. Airlah semata-mata air. Air semata-mata air. Wa alaihi la irada. Kalau kita pakai pendapat ini, kalau di atas inilah, atas kata Imam Ar-Rafi'i ini, maka tidak berlakulah kritikan itu. Tak boleh berlaku kerana air itu masih mutlak pada pandangan para fuqaha dan pada pandangan apa nama ni, ahli bahasa. Iaitu masih lagi dipanggil air semata-mata air. Selagi dia itu daripada sumber asalnya atau berubah itu kerana sumber asalnya, ataupun yang memberi kesan itu kesan yang mujawir saja, itu masih lagi kategorinya air mutlak. Tidak dipanggil dia telah mengubah struktur air itu. Tidak dipanggil air mutaghayyir. Alaihi la irada. Maka kerana itu tidak adalah kritikan. Maknanya tertolaklah kritikan itu. Tertolaklah kritikan tadi. Ini satu cara. Inilah pendapat yang muktamad. Pendapat muktamad. Pendapat muktamadnya ialah air yang disebutkan tadi ialah air mutlak, bukan air mutaghayyir. Bukan air tidak mutlak diberi hukum mutlak. Bukan. Dia adalah air mutlak. Itu. Jadi pendapat yang pertama tadi kata dia bukan air mutlak, dia air mutaghayyir, tetapi kategorinya dia ialah air mutaghayyir, air yang bukan mutlak yang diberi hukum mutlak. Itu nampak sangat macam nak mempertahankan takrif. Ialah kalau kita nak kenal air mutlak berdasar kepada takrif saja, susahlah sikit. Sebab takrif ni tujuannya ialah untuk meringkaskan, tujuannya ringkas, memberi kefahaman ringkas tetapi menyeluruh dan mencakupi. Jadi nak buat perkataan ringkas dan mencakupi ni ialah kadang-kadang ada tertinggal ni, kadang-kadang ada ni sikit, ni sikit. Jadi
susahlah sikit kalau nak faham semata-mata dengan ta'rif. Tapi ta'rif itu membantu kita memahami. Tapi kalau kita dah belajar semua nanti, ta'rif itu kadang-kadang ada benda yang kecuali apa semua sekali kita boleh selesaikan begitulah. Yang ni begitulah jadinya. Cuma kalau kita nak pertahan betul-betul tu, jadi oleh kerana kita dah belajar banyak ni, kita pun tahulah maksud dia itu kadang-kadang ada kecuali. Tapi dari segi pembinaan ta'rif, jika ada kecuali, maknanya ada benda yang tidak termasuk. Ataupun ada benda lain yang termasuk, maka ta'rif itu tidak kuat. Jadi susah juga buat ta'rif tu. Itu ilmu mantik. Wala yaridul ma'ul qalil alladhi waqa'at fihi najasatun wa lam tughayyirhu. Maka tidak juga boleh datang oleh air yang sedikit yang waqa'at, yang telah jatuh ke dalamnya, ke dalam air tadi, najasatun, jatuh ke dalamnya oleh najis. Jadi air sikit kemudian masuk najis. Jadi apa? Jadi air mutanajis. Jadi orang kata dah kalau gitu air mutanajis tu macam mana? Air mutanajis ada dua jenis nanti ada ke depan kita belajar lagi nanti. Tapi umum dia ialah air mutanajis itu dia jadi mutanajis asalnya air mutlak. Kemudian kesannya berlaku perubahan masuk najis ke atasnya. Kalau sekiranya air itu sedikit, iaitu kurang daripada 2 kolah, bila masuk saja kena saja najis, maka air itu terus jadi mutanajis. Kalau air itu banyak, kemudian masuk najis, maka itu tengok perubahan. Ada tak berlaku perubahan padanya, pada rasanya, pada baunya ataupun pada warnanya? Ada ke tak perubahan? Kalau ada berubah, maka barulah jadi air mutanajis. Jika tidak berubah, yang banyak tadi jika tidak berubah, maka dia masih lagi air mutlak. Tapi kalau air yang sedikit, dia tak berubah. Tak ada perubahan. Contohnya, air sedikit, kurang daripada 2 kolah, jatuhlah, apa nama ni, tak lembu lah contoh atasnya. Okey. Ataupun bangkai tikus apa semua sekali, contohlah. Okey. Bila begitu, air itu macam biasa saja, tak berubah. Air itu baru saja. Maka tikus tu baru saja mati contohnya. Maka air itu tidak berubah. Bila tidak berubah air tadi, maka nampaknya dia seperti air semata-mata air. Jadi dari segi ta'rif seolah-olah dia pun air mutlak, iaitu air yang semata-mata air. Nampak macam air daripada sumber asalnya dan tidak berlaku perubahan padanya. Ini kritikan. Jadi tadi kritik macam mana? Tadi kritik dia kata ini air mutaghayyir. Kenapa engkau kata dia mutlak juga? Yang ni pula, dia ni air mutlak. Kerana nama ta'rif tadi dia semata-mata air, tidak berubah. Tapi engkau tak panggil dia air mutlak. Jadi tak kena kata gitu. Kata apa nama air semata-mata air. Inilah yang kata ni. Kata. Wala yaridu al-ma'. Tapi dia kata tak boleh pakai pendapat tu. La yaridu. Kritikan tu tak kuat. Kenapa? Kritikan tu tak kuatlah kerana dia adalah air mutanajis. Sudah pun berlaku perubahan padanya. Asal memanglah air mutlak. Tetapi berlaku perubahan padanya itu dimasuki oleh najis dan dia tidak sampai 2 kolah, maka dia adalah air mutanajis. Maknanya berlaku perubahan pada dia. Berlaku perubahan daripada asalnya itu telah dimasuki najis. Itulah dipanggil dia air mutanajis. Bukan lagi air mutlak. Tak pakai lagi nampak rupa sama, itu tak nampak lagi lah. Kerana tidak berubah tadi tak nampak juga. Maknanya tidak berlaku perubahan tetapi diketahui sudah dimasuki najis kurang daripada 2 kolah, maka dia adalah air mutanajis. Maka tak bolehlah nak gunakan alasan ini untuk menafikan ta'rif. Walal ma'ul musta'mal. Dan tidak juga datang air musta'mal sebagai kritikan kepada ta'rif tadi. Kenapa? Li'annahu ghairu mutlaqin. Kerana air musta'mal itu bukanlah air mutlak. Jadi kalau kita tengok zahir dia, kalau kita dah guna untuk basuh muka apa semua sekali, biasanya air itu macam biasa sajalah. Tak adalah. Kalau muka tak ada apa,
Tak ada benda-benda yang pelik-pelik lah, biasa saja gitu, dah basuh kemudian dia jadi air sama saja, macam dia lalu sajalah. Jadi nampaknya macam air, semata-mata air. Tetapi di sisi orang yang mengetahuinya, air itu telah digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis yang fardu lah. Gitu. Jadi digunakan untuk menghilangkan hadas yang fardu. Itu dia dah berubah hukum dia. Itu dipanggil musta'mal. Musta'mal tu maknanya yang telah digunakan. Diguna untuk apa ni? Diguna untuk bersuci. Digunakan untuk bersuci yang fardu. Nanti kita akan jumpa air musta'mal. Gitu. Jadi ta'rif apa? Maka yang air apa tadi? Air mutaghayyir tadi, itu tujuannya, dia kata air semata-mata air. Kalau tu air mutaghayyir, air yang berubah tapi berubah pada tempatnya atau berubah dengan benda yang mujawir, patutnya yang ni dia bukan air mutlak lah. Kenapa engkau kata air mutlak? Maka jawabnya dia dikira air mutlak di sisi para fuqaha dan di sisi ahli bahasa, kerana perubahan itu seolah-olah tidak berubah, tidak dikira. Kerana apa? Kerana dia perubahan yang tidak memberi kesan kepada mutlak tadi. Tidak memberi kesan. Itu dia. Maknanya dikira dia macam sumber air asal lah. Itu jawapan. Kemudian kalau andanya kalau gitu, air semata-mata air. Kalau air mutanajis, dia pun masih air semata-mata air. Tapi dia air sedikit. Air yang sedikit tapi tidak berubah padanya. Kenapa engkau kata dia air mutanajis? Jawabnya itu kerana ada kaedah dia lah. Kerana ada hadis Nabi SAW. Jadi itu air yang tak sampai 2 qalah kemudian masuk najis, maka terus jadi najis. Jadi berlaku perubahan dengan sebab masuk najis atasnya. Oleh kerana sedikit, walaupun tak nampak berubah, dikira mutanajis. Gitu. Jadi bukan air mutlak lah. Demikian juga air musta'mal, walaupun nampaknya dia seperti air pada sumber asalnya, cuma lalu saja muka ataupun tangan kita, masih lagi dia sudah digunakan. Sebenarnya dia sudah digunakan untuk menyelesaikan mengangkat hadas yang fardu. Maka itu ada satu tambahan sifat padanya, dipanggil air yang telah digunakan, maka dia bukanlah air mutlak. Dia bukanlah air mutlak. Itu sajalah tentang perbahasan dari segi ta'rif yang kita terangkan sebelum pada ini. Senang saja air mutlak itu. Cuma bila bahas pada ta'rif, maka perlu dipanjangkan begitulah. Itulah cara perbahasan ta'rif. Barulah kita tahu air semata-mata air. Tapi yang saya katakan lebih mudah, kita katakan air mutlak itu ialah bukan air muqayyad. Senang. Kalau yang lebih mudah lagi, kita belajar semua bab air, maka kita tahu yang mana masuk, mana tidak. Tapi ini untuk memudahkan orang. Apa makna air mutlak? Air mutlak ialah air semata-mata air, kata Imam Nawawi. Air semata-mata air. Air semata-mata air dengan tidak perlu disebutkan sumbernya. Tidak perlu disebutkan perubahan yang ada padanya, sifat yang berubah, sifat yang tertentu ada padanya, dan tidak juga dengan percakapan yang sebelumnya. Jadi senangnya air mutlak ialah bukan air muqayyad. Yang itu kena tahu lah muqayyad. Muqayyad tadi yang 3 tu lah. Tapi banyak kita kata wahwa ma'un, itu air lah, iaitu air asal. Jadi air daripada sumber asalnya yang belum berubah. Itulah makna air mutlak. Jadi lebih kurang kita kata ta'rif Imam Nawawi itu kira okey lah. Boleh diteruskan lah. Walaupun ada boleh ditimbulkan kekeliruan padanya, tetapi boleh dijawab dengan sama ada kita kata kecuali. Ada kecuali sikit-sikit. Tapi dari segi ilmu ta'rif tak boleh kecuali gitu. Kalau kita tak mahu kata kecuali, yang kita jawab macam yang dijawab oleh Syekh Al-Khatib rahimahullahu ta'ala. Habislah tentang air tahirun mutahhirun ghairu makruhin.
tahirun, kata Syekh apa nama ni? Abi Syuja', thumma al-miyahu ala arba'ati aqsamin, tahirun, mutahhirun, ghairu makruhin, wa huwa al-ma'u al-mutlaq. Itu dia. Itulah air mutlak. Nanti kita akan baca wa tahirun, mutahhirun. Tahir, mutahhirun maknanya di sini makruhun. Yang pertama tu ghairu makruh, ghairu makruhin. Jadi di sini suci, lagi boleh menyucikan, tetapi makruh digunakan. Wa huwal ma'u al-musyammas. Ini dalam pelajaran yang seterusnya insya-Allah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.